tanah suci bagi umat Islam seluruh dunia. Di sinilah tempat lahirnya insan agung bernama Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesuruh Allah. Kepribadian mulia baginda menjadi ikutan khususnya kepada insan Rabbani dari seluruh dunia. Kota suci Mekah sentiasa menggamit umat Islam untuk datang ke sini. Diceritakan ada seorang pemuda yang sampai ke sini dengan hanya membawa wang RM22 sebagai bekalan. Siapakah pemuda ini dan kenapa dia sanggup berkorban begitu sekali? Dengan hanya kekangan keuangan, dengan keluarga susah dan sebagainya, semangat yang berkobar-kobar belajar pergi ke Mekah dengan selama 22 tahun. Kenali ni dia orang miskin. Lepas tu nak pergi belajar, cita-cita dia terlalu tinggi. Selama berada di sini, pemuda ini menempuh pelbagai cabaran. Makan dan pakai sekadar yang ada. Tidurnya pula di serambi Masjidil Haram. Kebanyakan masa dihabiskan di masjid untuk beribadat dan menuntut ilmu. Kerana tidak mampu membeli kitab, pemuda ini meminta izin membaca di kedai-kedai buku sekitar Mekah. Dalam kelas pengajian, dia hanya memejamkan mata ketika pelajar lain mentelaah kitab dan mendengar ajaran guru. Tak ada kitab, guru belajar, dia hanya tunduk sampai orang gelarkan Tok Kenali ni, Tok Kenali nasyid tidur dalam kelas. Kita tak ada buku wang pun dia ada. Jadi dia naik atas masjid mengaji hanya dengan mendengar. Kalau di Mekah 22 tahun RM1 dibelanjakan untuk RM1 setahun dia belanja. Agak mustahil. Pada 1904, pemuda ini pergi ke Mesir untuk berziarah dan menuntut ilmu bersama gurunya yang terkenal, Tuan Guru Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Setelah puas menimba ilmu dan beroleh pengalaman di rantau orang, pemuda ini memutuskan untuk kembali ke tanah airnya. Semangat dan pengorbanannya pergi belajar di bumi Ambiya selama lebih 20 tahun tidak sia-sia kerana dirinya kini diibaratkan seperti sebuah negeri ilmu. Dan selepas 22 tahun sebenarnya dia pergi ke Mesir pula sebenarnya, sebelum dia pulang ke Malaysia sebenarnya. Ustaz Muhammad Hafiz Hukmi Haji Mawardi, 31 tahun, adalah cicit Tok Kenali. Ayahnya, Haji Mawardi, adalah anak kepada Haji Ahmad bin Muhammad Yusof, iaitu anak sulung Tok Kenali. Tok Kenali ni dia ada 4 orang anak. Anak yang pertama Haji Ahmad bin Haji Muhammad Yusof lah, Tok Kenali. Dan yang kedua Haji Muhammad Saleh. Yang ketiga Haji Mahmud. Dan yang keempat Haji Zawawi. Jadi anak kepada Haji Ahmad ni itu adik antaranya arwah ayah saya sendirilah, Haji Mawardi. Hajah Rahmah Haji Ahmad bukan sekadar cucu Tok Kenali, malah cucu kesayangan datuknya itu lantaran beliau tidak mempunyai anak perempuan. Itulah mengikut pengasuh nenek. Dia kata Tok Kenali suka sangat dapat cucu perempuan. Sebab anak dia semuanya laki-laki. Nenek ni orang bawa pergi tunjuk kat dia. Inilah cucu. Ketika tu nenek umur 42 hari.
Dengan pelbagai kisah luar biasa semasa hidup di Mekah, Tok Kenali sememangnya insan istimewa yang sudah dianugerahkan dengan banyak kelebihan sejak zaman kanak-kanak lagi. Beliau mahir membaca dan menulis Jawi, mengaji dan menghafaz Al-Quran berbahasa Arab selain beberapa kebolehan lain. أهلا وسهلا يا مستفر. أهلا بك، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنت؟ وأنا على ما يرام وشكر. Dia umur 5 tahun lagi, dia ada berbakat sebagai seorang ilmuwan, dia boleh mengingat. Setiap kali dia balik daripada pulang belajar Quran tu, dia ambil tangan dia celup pada air tu, dia tulis atas benda tu sesuatu dan dia ingat apa yang dia tulis. Tu umur 7 tahun. Dia telah dapat menulis dengan lancar, dengan baik, tulisan Jawi yang baik, sehingga dia dilantik menjadi seorang kerani. Bukan itu sahaja, Tok Kenali dengan izin Allah memiliki beberapa kelebihan. Diizinkan Tuhan boleh menyeberang sungai tanpa perahu, berjalan di atas air dengan baca bismillah. Pada malam tu orang pelaga lembu, kebetulan lembu ya, tuan lembu dekat kampung tu suka sangatlah. Jadi bersorok bergapo masa balik tu sebab lembu dia menang. Jadi dia tanya, waktu orang duduk bising duduk sorok-sorok tu, dia kata, oh, kapu bising tu? Rumah bakar ke dia kata. Orang kata tidak, Tok Guru. Orang suka-suka menang pelaga lembu. Lama malam tu orang tidur, rumah tuan lembu tu terbakar sini. Dengan pelbagai sifat dan ciri luar biasa yang dimiliki, siapakah Tok Kenali atau nama sebenarnya Muhammad Yusof yang terkenal di seluruh Nusantara itu? Raja Abdul Rahim Raja Yunus adalah pelukis sebenar potret Tok Kenali, tokoh ilmuwan Islam terkenal Nusantara pada awal abad ke-19. Anak arwah Tok Kenali ni, nama dia Haji Luqman, dan Haji Luqman minta saya drawkan gambar arwah. Maka dari situ tahun 1997, dalam tahun itulah mulanya saya melukis gambar arwah Tok Kenali. Saya yang lukis gambar ni, ya, jadi saya sepatutnya, saya sendiri tak perasan benda ni. Nah, ini saya fikir balik, inilah kerja Allah Ta'ala ni yang nak bagi tahu bahawasanya ialah dia mengajar manusia ni dengan berbagai-bagai cara, melalui objek, melalui lukisan. Jadi saya rasa terharu lah benda ni. Mana yang boleh berlaku benda ni, saya rasa unik lah. Cerita-cerita luar biasa tentang Tok Kenali ini hanyalah ibarat pakaian luarannya sahaja. Sedangkan kepribadian, kebolehan dan sumbangan Tok Kenali lebih daripada itu. Siapakah Tok Kenali yang sebenarnya? Haji Abdullah Al-Qari Haji Saleh adalah tokoh Maulidur Rasul dan penulis ilmiah Islam. Beliau juga membuat banyak kajian tentang Tok Kenali. Kajian beliau menemukan banyak penemuan yang belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat terhadap tokoh Nusantara ini. Kepulangan Tok Kenali pada tanah suci balik ke Malaysia ni diketahui sampai oleh orang di Indonesia. Orang dari Sumatera, dari Jawa sama sekali, termasuk juga daripada Singapura, daripada Thailand, daripada Kamboja. Bertambah pesatlah perkembangan Islam di Kelantan dan seluruh alam Melayu dengan kepulangan Tok Kenali. Sejak itu juga Kelantan mula dikenali sebagai negeri Serambi Mekah. Kelantan ini ada sebagai tepi Mekah, bermaksud
siapa yang tidak pergi ke Mekah terpaksa belajar dulu bahasa Arab dan asas-asas agama yang penting. Sebab bermula dengan zaman Tok Kenali lah, keseluruhan orang Nusantara datang ke Kenali belajar. Tok Kenali diketahui memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi sehingga dilantik menjawat pelbagai jawatan penting di negeri kelahirannya seperti Timbalan Mufti, Ketua Agama selain bergelar ulama. Tok Kenali juga sebenarnya adalah seorang tokoh pendidik dan pemikir Islam, penulis, pengarang, wartawan, sastrawan, pejuang nasionalis, malah seorang negarawan ulung yang sentiasa memikirkan nasib agama, tanah air dan bangsanya. Datuk juga dia telah membuka cerdak matakan orang-orang Kelantan, orang Sulawesi untuk tengok pada pembangunan luar negeri termasuk pembangunan di China. Tok Kenali adalah tokoh yang memperkenalkan sistem pengajian pondok, iaitu pengajian berasaskan kitab di pondok-pondok. Bermula dengan penubuhan Pondok Kenali, institusi jenis ini kemudiannya berkembang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kewujudan sekolah pondok mendorong kepada pembukaan institusi pendidikan lain seperti sekolah Melayu dan Arab, madrasah dan pusat tahfiz di seluruh negara dan Nusantara. Tok Kenali pulang daripada belajar Mekah, dia terus buka pondok, pusat pengajian pondok yang saya dapat tahu pada ketika itu pondok sistem pengajian pondok yang pertama di Nusantara. Perkembangan pesat institusi pondok memberi tempias cukup besar kepada kelahiran lebih ramai ulama, tokoh agama, guru, pengarang, penulis dan pelajar aliran Islam, sekaligus memperlihatkan kemajuan agama Islam di seluruh Nusantara Melayu. Selepas daripada pembukaan Pondok Tok Kenali, dan sistem ini telah berkembang ke seluruh Malaysia dan bila kita tengah sampai ke seluruh Nusantara lah. Tok Kenali juga terkenal sebagai seorang penulis dan penyair yang hebat. Antara syairnya yang terkenal ialah berkenaan bahaya merokok yang diwarisinya daripada tuan gurunya Syekh Wan Ahmad bin Ahmad Zain Mustafa Al-Fatani. Tok Kenali menulis, jasa-jasa Tok Kenali melata dari Kelantan ke seluruh alam Nusantara Melayu, bersarang di benak kepala ulama, tokoh dan murid-murid pengajian Islam, berkembang di masjid, surau dan pusat Islam, kemudian sampai ke rumah-rumah, tertulis di dalam majalah, syair, kitab, buku dan tulisan-tulisan. Semuanya kesan daripada pemikiran dan reformis yang dilakukan Tok Kenali. Haji Syari Haji Muhammad Yusof, 50-an, seorang pendakwah bebas, mendakwa, mempelajari ilmu Tok Kenali daripada ayahnya yang merupakan murid Tok Kenali. Sebenar-benar murid Tok Kenali di tanah Kelantan ini ramai. Saya mempelajari ilmu makrifat ini daripada ayahanda saya sendiri yang bernama Muhammad Yusof Cik Wok. Adapun Muhammad Yusof Cik Wok ini pada asalnya mendapat didikan daripada Tok Selehong yang nama sebenarnya Haji Abdul Rahman. Daripada kecil ayahanda saya belajar ilmu ini sehinggalah kembalinya Tok Kenali ke tanah Kelantan. Bagi beliau, ilmu adalah peninggalan terbesar yang ditinggalkan Tok Kenali untuk dipelajari anak bangsanya. Masyhurnya, terkenalnya di atas ilmu makrifat. Makrifatullah ini artinya mengenal Allah. Tok Kenali dikatakan mewarisi ilmu ini daripada ayah dan datuknya yang juga seorang ulama. Tok Kenali menuntut ilmu makrifat ini
pertamanya mendapat didikan daripada ayahandanya sendiri, kerana ayahandanya juga ulama, dan menuntut ilmu di Mekah, di kota Mekah selama 18 tahun. Pada penghujung hayatnya, Tok Kenali dikatakan berpesan, Aku tinggalkan satu ilmu kepada kamu. Jangan kamu lupa sampai ke bila-bila. Apa ilmunya? Kata Tok Kenali, hidup kamu itu jangan sampai terlihat adanya diri. Itulah kalimah terakhir daripada Tok Kenali. Sebagai alim Rabbani, Tok Kenali diketahui memiliki sifat-sifat terpuji. Beliau seorang yang zuhud atau menolak kemewahan dan kesenangan hidup di dunia. Sebetulnya pakaian Tok Kenali bila dia mandi, dia tak ada pakaian ganti. Itulah pakaiannya sebelum mandi, itulah pakaiannya selepas mandi. Tok Kenali pun memang tidak suka makan memenewan pakaian pemakanan kan. Tok Kenali ini yang saya diceritakan oleh ayahanda, dia teramat sayang kepada ibundanya. Sampai dia dokong mak dia pergi mandi. Dia dokong. Dia mengatakan bahawasanya, dulu mak dokong saya, sekarang saya nak dokong mak. Bukan sahaja kepada manusia, sifat kasih sayang Tok Kenali melampaui sehingga kepada makhluk lain. Bukan setakat kasih sayang dengan masyarakat, bukan kasih sayang kepada Allah Ta'ala saja, kasih sayang sesama makhluk. Tok Kenali diketahui menderita sejenis penyakit seperti kudis di kakinya, sehingga dibiarkan hidup beberapa ekor ulat. Namun tidak mahu dibuangnya, memperlihatkan rasa kasih beliau terhadap makhluk lain. Ada ulat kat kaki, bila kata nak solat, dia buang. Dia buang, dia letak dalam tin siap-siap, tak tepi, ambil air semayang. Lepas cuci pun solat. Lepas solat, mari balik, dia ambil tin, dia letak balik. Orang tanya dia, kenapa tu letak balik atas kaki? Dia kata, ulat pun nak makan juga. Sifat luar biasa Tok Kenali juga dilihat ketika berjalan kaki. Beliau lebih gemar berkaki ayam dan tidak suka menaiki kenderaan. Tok Kenali seorang yang warak, seorang wali, seorang yang suka mendah diri. Dan beliau pun tahu kelebihan kalau berjalan kaki ke masjid adalah banyak pahalanya. Langkah-langkah itu dikira. Jadi betullah sifat Tok Kenali, dia tak suka sangat menggunakan kenderaan ni. Dia betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Dia zuhud orangnya. Dia tidak fikirkan harta, tak fikir upah. Pada rumah ke Kota Baru dia berjalan kaki. Bila panas terik, panas matahari, dia berhenti di tepi-tepi sungai, dia mandi, dia solat, dia sambungkan lagi perjalanannya. Semasa hayatnya, Tok Kenali turut diberi pelbagai gelaran, antaranya Al-Muslih atau pembaik pulih agama, tokoh reformis Kelantan, Sibawayah atau pakar tata bahasa, ahli sufi dan tasawuf, serta pelbagai gelaran lain sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau. Bagi pewaris sebenar, pelajar dan pengikut, malah segenap lapisan masyarakat Islam, kepribadian, legasi tokoh terbilang seperti Tok Kenali perlu diteladani, diteruskan dan dipertahankan demi agama, bangsa dan tanah air tercinta. Harumnya nama Pondok Tok Kenali ni, saya cuba bawa cerita kepada Cicik bagi kesedaran bahawa inilah patut kita perjuangkan. Sebab saya hanya berpegang betul-betul dalam apa ni, hakul yakin, dan saya betul-betul yakin apa yang saya buat ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak alim besar apa alim kecil, beriman, jadi orang baik. Jadi sampai sekarang pun nenek ada murid mari belajar hari Sabtu.
belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir. Pepatah Melayu mengatakan berjuang di dalam ilmu Allah ini, biarpun berpatah sayap, dengan paruh akan kutongkat jua. Menyeru kepada anak-anak muda di luar sana supaya mari mengikuti jejak langkah Tok Kenali. Mekah, tanah suci bagi umat Islam seluruh dunia. Di sinilah tempat lahirnya insan agung bernama Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah. Kepribadian mulia baginda menjadi ikutan khususnya kepada insan Rabbani dari seluruh dunia. Kota suci Mekah sentiasa menggamit umat Islam untuk datang ke sini. Diceritakan ada seorang pemuda yang sampai ke sini dengan hanya membawa wang RM22 sebagai bekalan. Siapakah pemuda ini dan kenapa disanggup berkorban begitu sekali? Dengan hanya tekangan keuangan, dengan keluarga susah dan sebagainya, semangat yang berkobar-kobar belajar pergi ke Mekah dengan selama 22 tahun. Tok Kenali ni dia orang miskin. Lepas tu nak pergi belajar, cita-cita dia terlalu tinggi. Selama berada di sini, pemuda ini menempuh pelbagai cabaran. Makan dan pakai sekadar yang ada. Tidurnya pula di serambi Masjidil Haram. Kebanyakan masa dihabiskan di masjid untuk beribadat dan menuntut ilmu. Kerana tidak mampu membeli kitab, pemuda ini meminta izin membaca di kedai